الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, perkumpulan kita, perhimpunan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Malam ini malam yang ke-20. 20 orang. 25. Tuan-tuan aku tak sabar nak raya. Malam ke-23 Ramadan. 22 hari dah kita berpuasa. 23 malam dah kita bertarawih. Betul? Malam ini salah satu daripada malam-malam ganjil. 10 yang terakhir Ramadan, malam ganjil yang kedua. Malam ni tuan-tuan, saya tak mau nak cakap banyak sebab malam ganjil. Bila malam ganjil, tuan-tuan kena balik buat ibadat banyak-banyak lah. Sebelum pukul 11 kita balik malam ni tuan-tuan. Saya nak bawa kepada tuan-tuan perbincangan tentang Lailatul Qadar pada malam ni. Mungkin ada ustaz-ustaz lain dah cerita dah tentang Lailatul Qadar. Tak apalah. Kalau saya cakap malam ni pun tuan-tuan anggap sebagai satu daripada ulang kaji. Sebab benda yang kita nak cari ni tuan-tuan, benda yang penting. Nabi suruh kita cari taharrau Lailatul Qadri. Nabi kata. Cari, Nabi kata, buru Lailatul Qadar. Sebab benda ni penting. Kalau benda ni tak penting, Nabi tak suruh kita cari balong. Sebab benda ni pentinglah Nabi suruh kita cari. Kerana sesuatu benda yang dicari oleh seseorang, benda itu adalah benda penting. Betul ke tak? Kalau tak penting, tuan-tuan nak cari apa? Tuan-tuan cari duit. Daripada muda sampai ketua. Daripada sihat sampai sakit. Daripada hitam sampai putih. Cari duit. Dulu balong puasa berharam tak kena kerja. Betul tak balong? Ya. Dia tak? Betul. Tengok gaya pun tak. Puasa ni pun tekat-tekat lekat ni lepas Covid ni. Lepas Covid dia pun kena ditidurkan dah itu, jaga balik, dia rasa bertobat, dia puasa penuh. Tidak gastrik memanjang. Saya dimaklumkan di antara penyakit gastrik tertinggi dalam Malaysia ni belah balik pulau. Yang ni saya dimaklumkan. Mau silap, saya minta maaf. Sebab saya duk baca dalam Google, dia cerita lagu tu. Bulan Ramadan, gastrik paling tinggi, balik pulau. Silap, minta maaf belum. Kita dulu ni duk cari duit Pak Long daripada muda sampai ketua. Sebab kita memerlukan kepada duit. Nak hidup, nak survive, nak bayar sewa rumah, nak bagi pendidikan terhadap anak-anak. Kita cari duit. Kita cari duit. Sebab tu yang saya katakan tadi, benda yang kita cari ni adalah benda yang penting. Kalau tak penting, kita tak cari. Setuju?
Setuju ke tak? Setuju. Samalah Lailatul Qadar. Saya nak tanya tuan-tuan. Bagi tuan-tuan Lailatul Qadar ni penting ke tak belum? Penting ke tak belum? Penting. Pahala dia, ada orang kata pahala dia menyamai 1000 bulan. Ada yang kata 1000 tahun. Dia pergi baca atas mana tak tahu. 1000 tahun. Yang kita baca 1000 bulan. Pahala dia menyamai 1000 bulan. Saya nak abang kat tuan-tuan. Yang tu tak betul. Kefahaman tuan-tuan Lailatul Qadar menyamai pahala 1000 bulan. Menyamai 1000 bulan. Lailatul Qadar menyamai 1000 bulan. Minta maaf cakap tuan-tuan. Tak betul. Ini satu kesilapan yang besar yang banyak orang buat. Dia kata Lailatul Qadar menyamai 1000 bulan. Satu kesilapan yang ramai orang faham. Tuan-tuan baca balik dalam Inna Anzalna. Surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Betul? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Betul? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr, malam Al-Qadar, khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Bukan sama. Lailatul Qadar ni Pak Long lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan menyamai 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tak tahu. Bila tuan-tuan duk kata Lailatul Qadar menyamai 1000 bulan, makna sama. Allah Ta'ala kata bukan sama. Dia lebih baik. Berapa? Tak tahu. Kalau 1000 bulan tu pun dah tuan-tuan banyak, Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan lagi. Berapa? Tak tahu. Mungkin 2000, mungkin 3000, mungkin 4000. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Faham ke tak? Saya nak tanya dekat tuan-tuan, proton dengan misdih sama ke? Tak. Tiba-tiba tuan-tuan lebih kata, Allah Ustaz, saya punya proton mikmar ni Ustaz, sama dengan misdih baru tu. Saya nak minta tuan-tuan tangkap orang ni buat PIPD balik pulau, cek yang inti. Proton mikmar dia, hak G4 tu, lebih baik daripada misdih. Misdih tu tuan-tuan lebih baik daripada proton mikmar. Lailatul Qadar yang kita nak buru ni, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia benda yang penting. Dia benda yang special. Apa dia? Maksud special apa dia? Istimewa. Amboi. Sekejap duk kok dia anda ada cakap orang putih ni Melayu tak apa nak boleh. Dia lebih istimewa daripada 1000 bulan. Jadi bila tuan-tuan nak bertemu dengan benda yang istimewa, tuan-tuan kena buat persiapan. Saya nak abang malam ni tuan-tuan, dua benda. Yang pertama saya nak cerita dekat tuan-tuan bagaimana cara ulama mengira malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ni. Yang kedua, apa yang tuan-tuan nak kena siapkan dalam malam Al-Qadar ni? Persiapan apa yang tuan-tuan nak kena buat? Yang ketiga, saya nak bagi kat tuan-tuan amalan. 3 benda ni habis, kita balik belum? Boleh? Saya janji dengan tuan-tuan sebelum pukul 11 kita balik. Boleh belum? Paling lewat pun saya berhenti 11.59. 10.59. Sebelum ke 11 kita berhenti. Baik. Yang pertama. Malam ni Pak Long dengar. Pak Long nak buat guna buku tu. Omai letu-letu ya. Baik. Pengkiraan malam Al-Qadar. Ataupun tuan-tuan panggil malam Lailatul Qadar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kenal tak belum? Kenal ke tak? Kita ni duk ikut mazhab siapa dia? Mazhab dia, mazhab Imam Syafi'i. Selama hidup Imam Syafi'i kata, aku masuk Ramadan, aku bertemu tanda Lailatul Qadar ni pada 2 malam. Imam Syafi'i nak abang lagu ni lah, mudah terjemah mai bahasa orang sini.
Lailatul Qadar ni malam tu dia ada tanda. Tapi bukan semua orang yang Allah Ta'ala bagi nampak. Macam mata kita ni Pak Long dosa banyak, kadang-kadang tak nampak. Ulama ni Allah Ta'ala bagi nampak. Kita ada Pak Long duk kata pokok sujud, pokok rokok tu pembohong. Saya beranak tahun 90, mak saya beranak. 11 hari bulan 4 ni cukup kan? 34 dah tak cukup hari ni berapa April? 2 April. Saya 11 April. Raya berapa April? Raya 10 kan? Kalau ikut kalender kuda cak kuda tu 10 lah. Mau lepas pergi teropong anak bulan, mungkin boleh sama ataupun mungkin boleh berbeza. Maknanya kalau ikut kalender cak kuda, raya kedua tu bersedia dia. Bila beranak tahun 90, saya dan tengok dulu ada satu fenomena, kalau tuan-tuan ingat. Tuan-tuan pun pakat beli tu. Hak gambar pokok rokok. Ingat? Balik duk pelekat dekat dinding rumah, ingat tak tu? Ingat tak belum? Pakat duk beli sekeping RM5 tu, pokok rokok. Dia rokok batang betul bawah betul. Dia kata subhanallah, tanda-tanda keajaiban. Dia kata tu malam Lailatul Qadar. La nak habaq belum, malam Lailatul Qadar bukan pokok kena rokok, Pak Long kena rokok. Hak yang Pak Long duk kalut pokok nak rokok dengan sujud tu pasal apa? Hak kena rokok dengan sujud tu bukan pokok Pak Long, Pak Long. Faham tak nak abang? Dia duk balik buat macam-macam. Ada satu ustaz tu, saya bisa dengar tazkirah. Dia kata, tuan-tuan nak tahu tanda Lailatul Qadar, saya ada dengar tazkirah. Kalau malam tu tuan-tuan rasa tuan-tuan malas nak buat ibadat, malam tu lah Lailatul Qadar. Pak Long belakang tu dia kata kat kawan dia, mau lagu tu aku tiap-tiap malam Lailatul Qadar, dia kata. Tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Tak ada hari yang aku rajin lagi dekat lah ni. Tiap-tiap malam dia kata sepanjang Ramadan tu Lailatul Qadar. Maklum tu dia pergi dengar pula satu ustaz lagi pula dia tazkirah. Dia kata maklum dia pergi dengar kuliah muslimat. Maklum kalau nak tahu malam tu Lailatul Qadar ayak beku. Maklum tu haram tak ada Nabi tarawih. Cepung telekung balik tengok ayak kau mak. Buka-buka peti dia tengok ayak merah beku. Dia panggil lelaki dia kata, abang, malam ni Lailatul Qadar. Lelaki dia kata, hantar mana? Ayak beku ustaz abang tadi. Ayak mana beku? Abang pergi tengok peti bahagian bawah tu. Ayak merah beku. Ayak merah beku. Lelaki dia pergi cek-cek beku sungguh. Dapat longoi agak-agak. Hak ni, semua ni, wallahu'alam lah, bagi saya tak ada pakai lah, Pak Long. Dia ada tanda. Baik, Imam Syafi'i dia kata apa dia? Imam Syafi'i dia kata apa? Mai dengar Pak Long. Tak ada buku cerita nombor 2 Pak Long. Pak Long boleh ingatnya. Sebab saya tengok cara day ni semua cerah ni. Tambah jenis rambut tak apa banyak pula, lagi senang ilmu nak masuk dalam kepala. Pak Long, Imam Syafi'i kata apa dia Pak Long? Imam Syafi'i kata, Lailatul Qadar ni dia tersimpan. Allah Ta'ala simpan Lailatul Qadar ni pada bila? 10 malam yang terakhir. Imam Syafi'i kata. Dalam 10 malam yang terakhir, Allah Ta'ala simpan Lailatul Qadar ni pula pada malam apa dia? Malam-malam ganjil. Malam ganjil tu apa belum? 21, 23, 25, 27, 29. Betul? Hak lain pada tu dia panggil genap. Betul tak? Hak ganjil 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari ujung. Dan dia kata dalam 5 malam ni, Imam Syafi'i kata yang ganjil ni, selama hidup dia duk tengok dan dia duk dapati Lailatul Qadar ni kerap berlaku pada 2 malam. Daripada 5 malam, 21, 23, 25, 27, 29. Dalam 5 malam ni Imam Syafi'i kata selama hidup dia bertemu dengan Ramadan, dia jumpa Lailatul Qadar pada 2 malam, iaitu malam ke-21 dan malam ke-23. Malam ni malam apa? Jaga betul-betul. Pak Long nak? Nabi 10 malam terakhir Pak Long, Nabi perkemas kain. Bukan macam Pak Long duk kerja buka kain. Nabi perkemas. Pak Long rehat sekejap Pak Long.
Hak duk tidur pakai kain melekat, jaga pakai kain batik, rehat sat 10 malam terakhir ni belum. Kemas kain betul-betul belum. Malam ni malam ke-23 maklum. Imam Syafi'i kata, dia ada kata ni, ada dua tarik betul. Betul kan ni. Hang nak dengar, tak mau dengar, nak ambil hang bodoh. Ni orang nak abang. Bagi siapa yang nak ambil, ambil. Saya bukan nak cekik leher Pak Long nak suruh dengar. Tak. Pak Long nak ambil, ambil. Pak Long tak mau ambil pun, Pak Long punya pasal lah. Saya habak dah. Imam Syafi'i habak 2 malam. Malam 21, malam 23. 21 lepas dah, 2 malam lepas. Ni malam ke-23 Pak Long. Malam ganjil. Sebab tu jangan duk penyegar dengar malam ni. Balik lagi korangkan tidur. Cucuk rokok 3 batang, rehat, baca Quran. Nak buat lagu mana? Vitamin C dia kata. Sebab tu di Kok Diang tu Pak Long, duk belah Kok Diang tu ada kawan-kawan kita duk rebus ayak biak bagi banyak lah ni. Tak mau lena malam, dia nak kaya mulai. Dia kata ni tonik tulang belakang. Di Kok Diang dia tak panggil ayak biak, dia panggil tonik tulang belakang. Kena sebungkus tulang belakang betul elok lagu tu. Pak Long, malam ni Pak Long, korang kan tidur. Tak berapa hari dah. Adat kata minggu depan kita puasa dah. Apa minggu kita raya dah lah. Adat kata, hukum kata benda tu. Minggu depan kita raya dah Pak Long. Tak kalut dah. Aidilfitri ni kok mana pun dia mai. Habis. Tak jumpa dah Lailatul Qadar ni. Nak tunggu Ramadan pula. Ni dia malam 23. Imam Syafi'i kata. Mai pula pandangan yang kedua daripada Abdullah bin Abbas. Ni pandangan Imam Syafi'i yang pertama. Imam Syafi'i kata Lailatul Qadar malam ke berapa belum? 21 dengan 23. Belum? Faham tak belum? Belum? Kau nampak lah tu pun jangan nak pergi perang kat Gaza. Kena puasa baru 22 hari pun lagu kenci manis tinggi. Imam Syafi'i kata 2 malam. Malam 21, malam 23. Abdullah bin Abbas pula kata. Abdullah bin Abbas kata pada pandangan dia, Lailatul Qadar ni pada malam 27. Abdullah bin Abbas kata, Ibnu Abbas. Dia kata Lailatul Qadar malam 27. Sebab apa dia kata? Berpandukan kepada suratul Qadar. Ayat pertama sampai ayat kelima. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha kulli salamun. Perkataan hiya tu tuan-tuan, daripada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, perkataan salamun hiya. Hiya tu duduk pada perkataan ataupun kalimah yang ke-27 daripada surah Al-Qadr. Hiya tu dia merujuk balik kepada siapa dia? Lailatul Qadar. Sebab tu Abdullah bin Abbas kata Lailatul Qadar pada pandangan dia pada malam 27. Sebab tu malam 27 ni tuan-tuan, satu dunia ni dia akan jaga malam 27 ni. Sebab ada yang berpegang kepada mazhab, ada pandangan Abdullah bin Abbas. Betul tak pandangan ni? Betul. Yang cakap tu bukan sebarang orang. Bukan lekeh punya lagu kita ni Pak Long. Ni dia, orang hebat. Mai pula satu pandangan lagi. Dia kata Lailatul Qadar ni tak duduk pada satu malam. Dia berubah malam. Dan yang paling banyak dia kata yang dia duk jumpa. Pandangan yang satu lagi ni, Ahlus Sufi kata malam 21, malam 25. Kerap duk jumpa malam 21, duk kerap jumpa malam 25. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat. Dan pandangan ni juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pegang. Imam An-Nawawi letak di dalam kitabnya Majmu' pandangan ni. Pak Long kenal Imam Nawawi Pak Long?
Bukan nasihatkan Haji Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tuan-tuan, karang kitab Riyadhus Salihin yang tuan-tuan duk baca tu. Yang duk karang kitab Al-Adhkar yang tuan-tuan duk baca tu. Ni antara kitab yang popular di kalangan orang Melayu ni. Kitab hadis 40. Inilah banyak karangan dia, tapi yang tu bila sebut tuan-tuan tahu. Imam An-Nawawi dia pegang juga pada pandangan ni. Baik, dia kata apa dia? Pandangan ni kata kita tengok hari. Kalau puasa hari ni, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh malam ni. Dan mereka duk jumpa lagu tu. Ni yang mereka cerita ni Pak Long. Berdasarkan pengalaman. Bukan mereka duk ambil pistol duk tembak ikut dan. Mereka cerita ni berdasarkan kepada pengalaman. Berdasarkan kepada pengalaman. Pandangan ni kata apa dia? Kalau puasa hari Jumaat. Kita tahu ni puasa hari apa, Pak Long? Kita puasa hari apa? Selasa kan? Betul, Selasa kan? Sini pun puasa hari Selasa tak? Bukan hari Senin kan? Bukan hari Rabu. Selasa. Sama kami di Kedah. Kalau puasa jatuh hari Jumaat, Lailatul Qadar kemungkinan besar pada malam 29. Kalau puasa hari Jumaat, Lailatul Qadar kemungkinan besar pada hari 29, malam 29. Kalau puasa jatuh hari Sabtu, awal puasa jatuh hari Sabtu. 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Maka Lailatul Qadar berkemungkinan besar jatuh pada malam 21. Malam 21. Kalau puasa ni tuan-tuan 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad. Kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Kalau puasa, awal puasa jatuh pada hari Isnin. Kita puasa hari Isnin, jatuh malam 29. Baik. Kalau puasa hari Selasa, macam tahun ni. Puasa jatuh pada hari Selasa. Kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Malam lusa. Ini pandangan satu. Kalau puasa jatuh pada hari Rabu, kemungkinan besar Lailatul Qadar malam 27. Kalau puasa hari Khamis, Lailatul Qadar kemungkinan besar malam 21. Jelas? Kalau puasa tahun ni hari Selasa, kemungkinan jatuh pada malam 25. Ini pandangan yang keempat. Pandangan yang kelima disebut dalam kitab Hasyiah Fathul Wahhab. Dia kata apa dia? Kalau puasa, saya ambil tarik hari Selasa dah senang. Hari lain kita cerita tahun depan, mau Pak Long hidup, saya hidup, kita main cerita pula tahun depan. Lah kita akan cerita hari Selasa. Dah Pak Long duk pening lagu tu lah. Saya duduk tengok Pak Long pening dah. Pak Long ni bukan boleh pening lain lah. Pening lah lain lah. Tak nak? Jaga-jaga Lailatul Qadar. Tapi saya duk rasa malam ni Lailatul Qadar lah tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan tak lena. Selalu kalau saya mengajak, tuan-tuan lena tambah geng-geng dapat dini dengan tiang ni lagi awal. Tapi malam ni celik elok pasal Lailatul Qadar dah malam ni. Pak Long, kalau ni dalam kitab Hasyiah Fathul Wahhab, dia kata apa dia? Kalau awal puasa hari Selasa ataupun Jumaat, macam tahun ni kita puasa hari Selasa, kemungkinan besar Lailatul Qadar pada malam 27. 5 pandangan ni tuan-tuan ambil, tuan-tuan simpan. Jaga. Bagi Imam Syafi'i, malam 21 dengan malam 23. Bagi Abdullah bin Abbas, malam 27. Ahlus Sufi ada yang mengatakan malam 21 dengan malam 25. Pandangan ulama dan antara yang berpegang kepada pandangan ini Imam An-Nawawi, dia kata kalau puasa hari Selasa jatuh malam 25. Dalam kitab Hasyiah Fathul Wahhab kata kalau puasa hari Selasa jatuh malam 27. Ni yang pertama. Jelas? Jelas? Jelas belum? Baik.
Lalu tuan-tuan, bila kita sebut tentang Lailatul Qadar, bukan semua golongan yang Allah Ta'ala jemput masuk dalam Lailatul Qadar. Sebab tu kita duk minta ni tuan-tuan, Allahumma rzuqni Lailatul Qadri. Baca dah doa tu. Ya Allah, tolongkan ya Allah rezeki kepada aku untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Kita minta ke Allah. Allahumma rzuqni Lailatul Qadri. Ya Allah, tolong rezekikan kepada aku untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita minta kepada Allah, kita minta. Bukan tak minta. Minta. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Bagi ke aku ni ya Allah. Rezekikan kepada aku ni ya Allah. Untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Amin ya Rabbal. Jadi ada 4 golongan tuan-tuan. 4 golongan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pandang mereka pada malam Al-Qadar. Bila sebut kata Allah Ta'ala tak pandang golongan 4 golongan ni pada malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, ulama mengulas, ulama mensyarahkan apa dia makna Allah Ta'ala tak pandang mereka ni pada malam Lailatul Qadar. Maknanya apa dia? 2 kata ulama. Yang pertama, Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa mereka pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, mereka ni Allah Ta'ala takkan jemput untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Na'udzubillahi min zalik. Berapa golongan balok? 4. Siapa dia? Yang pertama, orang yang mengekali atas meminum arak. Alhamdulillah. Ustaz, saya tak minum arak Ustaz. Alhamdulillah. Ketum? Cak korang termasuk. Cuma yang tu dia panggil arak Melayu. Arak orang Gembong. Cak korang biar. Saya bila jumpa satu budak tu, dalam raga motor dia tu ada 2 bungkuih. Biar sebungkuih. Cak korang bungkuih. Saya pegang. Saya kata yang ni macam mana? Yang ni macam mana? Oh, dia kata yang ni dos dia lain Ustaz. Dos dia lain Ustaz. Hak ni dia kata serba meracun malam raya. Dia tunjuk yang biak tu. Dia kata yang ni dia kata serba meracun bunga api malam raya. Cerik. Perang. Cerik. Perang. Bunga api lagu tu. Lekeh ha. Dia kata yang ni Ustaz. Mau minum sebungkui. Balik lena atas bantai. Tengok kipas angin dekat siling. Kipas angin pusing, siling berhenti. Dia kata ni, hak bunga api malam raya ni, seriak, pang tu. Hak ni Ustaz, bunga api malam deka dengan tahun baru ni. Oh, kena hak ni sebungkuih balik tidur atas bantai Ustaz. Tengok siling, tengok kipas. Siling pusing, kipas berhenti. Dia kata. Hang duk buat cakap pandai lagu ni, Lailatul Qadar hang tak jumpa. Lailatul Qadar tak jumpa. Lailatul Qamda dah. Lailatul Qadar tak jumpa balong nak. Siapa dia balong? Yang tamak, orang yang mengekali di atas meminum arak. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, orang yang derhaka kepada mak bapak. Orang yang derhaka kepada mak bapak balong weh. Ada mak bapak dia tak peduli kepada mak bapak. Tak ada mak bapak. Dia kata Ustaz, saya dah tak ada mak bapak Ustaz. Mak bapak ambil mana? Duduk dalam kubur lah Ustaz. Sebab tu ulama kata, kalau kita ni dalam sehari ni tuan-tuan, tak mendoakan kepada ibu dan ayah, cukup kita ni dianggap sebagai anak derhaka. Cukup. Sehari. Tak berdoa kepada mak bapak, cukup anak tu dianggap sebagai anak yang derhaka. Na'udzubillahi min zalik. 22 hari dah buka puasa. 22 hari dah puasa. 23 malam dah tarawih. Siapa di kalangan kita tuan-tuan waktu nak buka puasa tadi doa, ya Allah, sekiranya pahala puasa aku ni ada di sisi kamu ya Allah,
Aku bermohon kepada kamu ya Allah, sampaikanlah juga pahala ni kepada arwah mak aku, kepada arwah bapa aku. Berapa orang yang buat? Berapa orang yang buat? Ngangah apa ngangah? Haram tak ingat ke mak pak. Mak pak dia pergi duduk berek bujang lah. Tahu berek bujang? Lubang kubur. Berek bujang duduk seorang-seorang tu. Budak lah lagi korang ajak dia pergi tiup hotel. Kita pergi berek bujang, dia pergi tiup hotel, duduk seorang-seorang. Maklum, mak pak kita dah tak puasa dah, maklum dia duduk dalam kubur. Berapa orang di kalangan kita yang doa tadi sembahyang tarawih? Berapa orang yang habis sembahyang tarawih? Ya Allah, jika ada pahala solat sunat tarawih aku ni di sisimu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau ya Allah sampaikanlah juga pahala ni kepada arwah mak dan bapa aku. Tuan-tuan, dia pergi lempak mak pak dia duduk dekat rumah orang tua sampai mati. Saya ni Pak Long, ada pondok di Kok Diang. Pondok orang tua ni ada 30 buah. Ada pondok orang tua 30 buah kami buat. Dah dari zaman Tok Wan saya, pak saya lah saya duduk juga. Macam-macam cerita yang duk ada dekat pondok ni, macam-macam cerita. Adalah yang duk main nak mengaji tu adalah satu bab. Yang duk main mengaji ni ada satu bab. Hak satu bab lagi hak matinya mak pak. Ada satu cerita. Cerita apa lah? Nak Radiyah ni. Ada satu tok ni dia duduk di pondok kami. Dia jatuh belayak. Satu hari dia jatuh belayak. Orang tu ada masuk belayak, dia jatuh. Dia jatuh belayak. Tulang dia patah. Tulang dia patah. Kita pun telefon lah pihak pejabat ni. Telefon pergi kat anak dia. Ni mai tengok mak ni, makcik ni, tok ni. Dia jatuh, tulang patah. Mainlah tolong ambil dia pergi berubat apa semua. Anak dia pun main ambil pergi hospital. Duduk di hospital, berubat apa semua. Minggu ke 3-4 hari lepas tu main tak balik. Keluar hospital tu main tak balik. Kot nak balik rumah bapak dia tak main tak balik. Orang tua ni dia nak urus diri tak boleh. Dia nak urus diri tak boleh. Dari kawan patah habis semua ni. Berak kencing dalam pampers, ambil pampers bola plastik. Ikat-ikat lempak kat luar. Bila lempak kat luar, tok-tok pondok lain ni hingarlah. Busuk kotor. Mai duk buat aduan dekat pejabat. Pihak pejabat pun telefon anak dia. Kata abang, tok ni, mak abang ni tak apa sihat. Dia nak urus diri tak boleh. Boleh tak mai ambil, buat balik pergi belah dulu. Sihat, mai hantar balik. Dia kata dekat pihak pejabat. Dia kata tak apa. Kalau payah-payah sangat, saya pergi ambil mak saya. Saya pergi hantar pondok apa ni. Saya pergi hantar rumah orang tua. Kita pergi sembang. Abang ada tok. Tok ada masalah dengan anak-anak lah. Dia kata, Ustaz, kalau boleh saya nak mati di sini, Ustaz. Saya tak mau mati di rumah orang tua. Saya nak mati di pondok. Pak Long. Cerita macam ni, Pak Long, itu yang kita nampak, yang kita tak nampak. Inilah tuan-tuan ni, saya nak buat lagi pondok lagi. Saya nak umum tuan-tuan kena tolong. Saya nak buat lagi dia Ustaz. Lagi 16 buah pondok. Saya nak ambil ni, mak-mak bapak yang orang tak mau belah, anak-anak tak mau belah, mai duduk tang ni, kita belah. Tu tuan-tuan tengok tak baru ni saya berlakon. Pak Long tengok tak Pak Long? Tengok, Pak Long tak tengok masalah. Pak Long tengok Kemak Belu ni, ni nak tengok cerita lagu ni Pak Long. Saya berlakon ni, dia memberikan pengajaran. Pak Long balik buka YouTube, Pak Long type benih. Sebuah semayan abadi. Saya berlakon Pak Long. Saya ada ingat ceramah pun dekat tahun ni kot. Dan dia nak berlakon. Berlakon kaya, tak tahu. Ceramah ni basah telok-telok RM75 ada. Cuma baru ni lah mahal ke dia bayar. Saya pergi ceramah dekat satu masjid. Cerita pergi kat tuan-tuan. Bulan lepas dia tak main di mana? Tak main. Tahun ni bulan ni main. Nak cerita tuan-tuan. Baru ni saya pergi tazkirah Ramadan satu masjid.
Yang panggil saya tu Nazir masjid ni dia orang korporat. Setiausaha masjid tu kata, "Mainlah Ustaz. Nazir kami ni, dia dengan bini dia, Datuk Seri dengan Datin Seri ni, tak dengar ceramah Ustaz. Waktu nak tidur, mereka tak boleh tidur. Dia sebab kena ganja. Nak tidur, mereka dua mesti buka YouTube, dengarnya. Tiap-tiap malam ni, mereka minta Ustaz mai juga lah ceramah ni, tazkirah ni. Saya kata, tak boleh, saya ada tempat lain. Dia kata, tolonglah Ustaz ijaz. Saya apa ijaz, lepas pergi. Saya minta izin kat masjid tu, dah duduk pergi tiap-tiap bulan. Saya masjid tu dah duduk pergi tiap-tiap bulan. Saya kata, boleh tak skip sebulan? Dia tak apa Ustaz. Pergi. Sampai sana tazkirah apa semua. Duduk 50 minit tazkirah. Macam ni 50 minit sudah. Tuan-tuan dia tak? Bukan ceramah, tazkirah. Habis 50 minit tu, saya pun makan-makan dengan mereka balik. Saya nak cerita, setiausaha masjid tu malah dia bagi apa beg tu, dia kata, Ustaz dalam ni ada cenah hati. Yang ni Ustaz, dalam envelope ni, duit minyak dengan duit tun. Macam lalu kita pun, Allah barakallah fiqh, terima kasih banyak-banyak. Dia kata, Ustaz, yang ni minyak dengan tun. Yang untuk ceramah, sagu hati ceramah ni, esok mereka akan back in dalam akaun Ustaz. Pihak pejabat Nazir ni lah. Dia ni ke korporat punya, Datuk Seri dia korporat. Syarikat dia yang tajar punya ni, ceramah malam tu. Dia kata tak guna duit masjid, yang ni duit syarikat. Datuk ni, esok dia akan masuk. PA dia akan masukkan dalam akaun Ustaz. Hai, tak apa. Saya kata saya bukan jenis tu sangat. Prinsip saya mudah bagi ambil, tak bagi tunggu. Tak payah fikir lah. Saya kata, teruk-teruk. Yang ni duit minyak. Balik kat stesen minyak, nak buat minyak apa? Buka, kira. 1,000. Duit minyak dengan tun. 1,000. Okey lah, saya pun tak apa lah. Balik esok ni, dia pun hantar. Mungkin 10 pagi hantar. Kita balik daripada masjid dia pun di Selangor tu balik. Sampai rumah sok. Makan sok, bayang subuh. Lepas tu tak ada buat lain lah. Pukul 10, handphone bunyi. Tik-tik, banyak kali dia bunyi. Kita pun buka dah, orang hantar WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Ini sumbangan sagu hati daripada Datuk Seri sekian-sekian. Di atas kehadiran Ustaz ceramah semalam. Sumbangan daripada syarikat dia. Saya pun tekan dari sini. Tekan. Mata kelabu. Tengok 13,000. Cerah mata. Biar betul. 13,000. Subhanallah. Rupanya bila lepas berlakon turit saya tuan-tuan. Kalau saya tahu lagu tu saya berlakon awal. 50 minit. 13,000. Malam ni tuan-tuan nak biar apa? Ni dekat 50 minit dah saya cakap. Kira dengan tuan-tuan saya tak kira besar rahmat tu tuan-tuan. 13,000. Saya dekat kata lagu ni mau tiap-tiap bulan mengajar melega. Dapat 3 cukup. Dapat 3 cukup balong nyengkoi. 3 masjid cukup lagu tu, 3 syarikat lagu tu, nyengkoi. Tapi kita ni jenis ikhlas, bagi ambil, tak bagi tunggu, tak bagi sah sangat. Balong, tengok tak yang saya berlakon tu? Balik tengok balong. Buka YouTube. Orang tanya, siapa yang tak bubuh dalam TV? Saya tanya dekat produser, awak yang tak masuk dalam TV. Dia kata, Ustaz, kalau masuk dalam TV, mesej ni tak sampai. Okey, kalau cerita tu masuk dalam TV, dia tak ada episod, dia satu yang mula dia nak buat episod-episod, lepas tu tengok, tak, dia tukar pula, dia buat sekali ya. 58 minit, sekali dengan iklan, dia pergi dah sejam setengah. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau masuk dalam TV, Pak Long, dia siar waktu time kita solat tarawih. Pak Long boleh tengok? Kalau tak tengok, tak pergi tarawih, boleh tengok. Dia kata, saya tanya pula, awak tak boleh dalam Netflix? Saya nak tanya tuan-tuan, Pak Long ada Netflix tak belum? Dia nak Pak Long tanya, menetap apa tu? Kacau, nak terang tu pula. Nurflix ada tak? Haram tak ada. Nak buat apa lagi? Dalam Astro. Rumah tuan-tuan semua ada Astro kah? Ada apa Pak Long? Tak ada. Kita boleh YouTube. YouTube ada. YouTube ada. Dalam poket semua ada YouTube. Handphone. Balik tengok. Saya, Wan Maimunah, Jalil Hamid, Nur Khairiah berlakon. Tajuk dia Benih.
Penampilan istimewa Ustaz Kazim. Saya dapat watak berat tuan-tuan ni, watak korang dia. Saya ni bukan tuan-tuan tak tahu, watak saya ni lembut, berhemah, sopan santun. Tuan-tuan nak pergi di korang ajar, teruk belum. Ni tuan-tuan tengok ni, ada, ni bulan apa? Bulan 4 kan? Mungkin bulan 6 atau bulan 7 ni. Telemovie yang kedua, tajuk dia Kain Buruk. Saya watak utama agak, mereka nak offer, saya kata watak utama. Aku tak mau watak-watak duk lintas kat belakang, muka pun nampak sipi-sipi aku tu, aku tak mau. Nak bagi berlakon watak utama. Yang kedua, tak mau watak ustaz. Teruk belong ustaz ni kalau dalam drama Melayu ni, dia dua lah. Tak tangkap orang beromen, tangkap hantu. Dua tu kan. Saya kata tak mau jadi watak ustaz, nak jadi watak lain pula. Dan saya impikan watak bini ramai. Pergi nak buat lagu mana? 2 kali berlakon, 2 heroin tua. Benih Wan Maimunah. Jadi bini saya Noh Khairiyah, umur pun kat 50 dah. Ada satu hari saya duk tengok dia. Dia tengok, ustaz tengok-tengok pasal apa? Dia tengok ujung saya. Saya kata, yalah tengok bini Allah, umur 50 dah dapat bini pun. Tak ada ke nak bagi nilai dia Senrus ke? Ukashah Sendro ke? Imam Embong ke? Cah lebih teri sikit balong oi. Ni hak Kain Buruk Noli Agani. Pasal ustaz kot no. Haram semua. Bagilah muda-muda ke. Saya berlakon dalam cerita benih tu tuan-tuan. Watak berat. Nama saya Adam Israel. Tuan-tuan kena tengok komen tu Allah. Ada satu komen tu saya baca orang Indonesia. Viral di Indonesia dah tuan-tuan. Dia komen pula kat bawah tu. Kami di sini membutuhkan drama seperti ini. Saya baca-baca balik. Saya balik butuh hang. Bini saya kata abang jangan duduk balik betul. Saya kata tu dia kata butuh. Tak, tu makna dia penak filem dekat ni Indonesia. Oh, delete balik. Di selatan Thailand, viral. Alhamdulillah, belum. Pak Long mana tak tengok. Mak Long, gelak apa gelak? Tengok ke tak lagi? Gelak. Balik tengok tuan-tuan. Cerita dia. Watak berat. Saya nak berlakon dengan artis sebelum ni duk buat short filem pendek 4 minit, 3 minit ni tuan-tuan. Duk buat dengan TikTokers, duk buat dengan Insta famous, yang tu biasa tuan-tuan ni berlakon. Depa dengan saya lebih kurang bodoh tak ada pengalaman berlakon. Tapi yang ni saya nak kena berlakon dengan artis, bukan dekat artis, legend. Wan Maimunah, nama besar dalam industri lakonan. Jalil Hamid, Noh Khairiyah. Puak-puak ni tuan-tuan dia berlakon. Habak ya. Dia boleh bawa semua. Tayak ni. Okay. And action. Oh, ayat kata dia tu. Oh, saya kata kacau. Kita ni nak kena masuk dalam bilik duk mimpi pula. Duk buat sedih. Tengah-tengah dia dengar lagu nak tayak. Bank telefon. Encik Ahmad Usama. Kereta tak bayar lagi. Kita celaka. Ha, ni. Aku gaya nak tayak jadi cemui tu. Berlakon dengan mereka ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, hari pertama saya berlakon seminggu syuting tu, saya letak syarat, saya nak syuting boleh, tapi saya tak mau berhenti kuliah malam-malam tu. Saya kata jadual ceramah saya, jadual kuliah saya nak berjalan macam biasa. Sebab saya tak mau, kerana nak berlakon apa ni, dakwah saya tinggal. Dia kata, ya lah Ustaz, berlakon ni pun dakwah. Betul, tapi aku tak mau hari tu aku tak pergi ceramah. Sekali mau aku mati hari itu, habislah kerja untuk agama. Saya tak mau, saya kata, jalan macam biasa. Boleh. Dia kata boleh Ustaz. Okey. Hari pertama berlakon tuan-tuan. Scene yang berlakon hari pertama tu cukup berat. Saya ni dah tak ada pengalaman berlakon. Macam tuan-tuan tak ada pengalaman ceramah. Tuan-tuan dapat ceramah pula majlis Ustaz.
Kalau kuliah marik kok surau dapat 5 orang boleh gagah. Ni main-main nak ceramah depan 2,000 orang. Lebih kurang lagu tu tuan-tuan. Sin berat. Tuan-tuan tahu sin apa? Sin penampang. Tu hari pertama. Hari pertama makan penampang tu. Sin penampang. Sin duk makan bihun lepas camca. Tu. Sin halau lepas keluar daripada rumah tu. Tu. Saya tak setuju ayah. Saya tak setuju. Tanah tu, tanah kita ya. Tu, sin pertama. Macam saya kata tuan-tuan, saya ni orang tertib, lemah lembut, sopan santun. Tiba-tiba nak pergi kurang ajar lagu tu. Cabaran. Hak sin hampak duit dekat tabung tu hari lain. Saya kata mampu dah aku. Saya kata mampu dah. Alhamdulillah. Doa berkat tim yang bagus, mereka pun tunjuk ajak semua. Sin tu berjaya dibuat. Dan cerita tu tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan, bukan rekaan. Cerita kisah sebenar yang dilakonkan semula. Bila anak-anak ni dapat nak harta mak bapak, dia pergi lempak mak bapak duduk di pondok. Mati di pondok. Sebab itulah cerita tu kita nak bangunkan Darul Husnul Khatimah. Untuk apa dia Pak Long? Kita nak ambil mak bapak ni. Na'uzubillah lah kalau ada orang-orang kat sini yang anak-anak buang dah tak mau nak peduli kat mereka. Mai Pak Long. Siap saja tempat yang kami nak buat nanti ni. Maka duduk di situ. Ni dia yang kedua. Dosa orang yang derhaka pada mak bapak. Allah Ta'ala takkan maafkan, ampunkan dalam malam Lailatul Qadar. Dan mereka tidak akan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, duduk dalam masyarakat ajar berkelain, hak jenis suka berkelain, lebay atas kepala, jubah dekat badan, kuliah tiap-tiap malam nak dengar, masjid 5 waktu mai sembahyang, tapi duduk dalam kampung kerja berkelain dengan orang. Tarawih 20, witir 3. Dia tak buat 8 lagu kita. Woi, Wahabi. Dia kata lagu tu kat kita. Berkelain. Ada tak jenis ni kau dalam masyarakat tuan-tuan? Ada. Dia tak main malam ni. Dia tahu kita nak kata kat dia. Hak jenis lagu ni hang sujud sampai tembus kain sejadah pun takkan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Na'udzubillah min. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang masyahin. Nabi kata, orang yang masyahin. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa dia yang dikatakan masyahin ni? Nabi kata, orang yang tak berteguk sapa lebih daripada 3 bulan. Orang yang tak berteguk sapa lebih daripada 3 hari. 3 bulan lah, 3 hari. Yang dia berkelain, dia tak tegur siapa lebih daripada 3 hari. Orang ni tidak akan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Na'uzubillah min zalik. 4 golongan ni kalau ada pada diri tuan-tuan, tobat banyak-banyak. Boleh tuan-tuan tak? Dan yang terakhir saya nak bagi amalan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat ni. Syakir-bakir Ramadan yang ada. Tolong tak abang? Abang bagi hak geng belakang tirai tu, maklum-maklum tu. Dia tu ni orang lelaki tu bang. Geng belakang tu bagi maklum-maklum. Saya nak bagi 4 doa kepada tuan-tuan. Yang ni amanah daripada ayah saya tuan-tuan. Ayah saya kata, Syam, hampir duduk mengajar, duduk pita sekirah, ambil doa-doa ni bagi kat mereka. Bagi orang banyak-banyak beramal. Dia kata, orang lah ni mengaji rajin, beramal yang kurang. Ayah saya kata, ngaji rajin, beramal kurang. Tak guna dia kata, kena beramal dengan mengaji ni bagi sama banyak. Belah ni lagi sikit. Cukup. Kalau tak cukup, dia ambil dekat kereta saya. Maklum cukup kan maklum? Tolak. Baik. Ada 4 doa yang saya nak bagi kat tuan-tuan. Lepas tu kita balik ya. Saya pun tak percaya nak tidur di sini. Nak balik.
Okey nah, yang mana yang dapat tengok doa dan zikir sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Tahu? Ada 4 doa tuan-tuan saya nak bagi dekat tuan-tuan. Yang pertama doa ni tuan-tuan, kalau doa yang pertama ni almarhum Dr. Said Ramadan Buti rahimahullah. Dia kata bagi diri dia doa ni wajib dia baca pada 10 terakhir Ramadan. Bagi diri dia doa ni dia wajib baca 10 terakhir Ramadan. Doa yang tu imam duk baca celah-celah 4 tu. Bismillahirrahmanirrahim semua. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'il muslimin. Kuat sikit tuan-tuan. Wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni yang pertama. Doa ni tuan-tuan baca. Start daripada malam ni Pak Long sampai malam raya. Jangan duk tinggal. Dr. Said Ramadan Buti kata bagi aku wajib dia kata doa ni. Sebab apa tuan-tuan tengok dalam doa ni kita minta apa dia tuan-tuan? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ni yang pertama. Ya Allah, aku nak minta apa ke Allah? Yang pertama nak minta redha Allah, yang kedua nak minta syurga Allah. Tuan-tuan bayang kalau malam ni Al-Qadar, Lailatul Qadar tuan-tuan. Mustajab doa ni kita minta Allah Taala redha, kita minta Allah Taala bagi syurga. Tuan-tuan nak apa lagi dalam hidup? Pak Long nak apa lagi? Nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit berlambak, nak kemasyhuran. Mana lebih besar dengan apa yang Pak Long minta ni? Redha Allah, syurga Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha Allah, minta syurga Allah. Subhanallah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang kita tak mau kemurkaan Allah dan neraka. Kita tak mau. Kita hamba dekat Allah yang ni kami tak mau. Tak mau apa dia? Tak mau kemurkaanmu. Tak mau apa dia? Tak mau nerakamu ya Allah. Tak mau. Nak apa lagi Pak Long? Minta redha, tak mau murka. Minta syurga, tak mau neraka. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang 3. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kita nak keluar daripada Ramadan ni tuan-tuan, kita tak mau dapat golongan yang Nabi amin doa malaikat binasa. Orang yang masuk Ramadan keluar Ramadan dosa tak diampunkan, tak mau. Wa an walidayya, minta ke Allah doa juga dosa mak bapak diampunkan. Wa an jami'il muslimin wal muslimat, doa kaum muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni yang pertama Pak Long. Baca Pak Long, nak baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak apa ustaz, tu yang saya bagi suruh baca. Ni saya bukan minta kau tuan-tuan sekupang pun tak minta ni. 2. Yang ni tolong baca doa sebelum berbuka puasa. Hak tuan-tuan duk baca selama ni doa waktu berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa waktu buka puasa. Ada doa sebelum berbuka. Siapa baca doa ni, sebanyak mana pun dosa tuan-tuan, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah Ta'ala ampunkan. Amin. Ya Rabbal. Apa dia? Ya Azim. Semua. Ya Azim. Ya Azim. Ya Azim. Anta ilahi. La ilaha ghairuk. اغفر لي الذنب العظيم
Ighfir liyad. Sama-sama. Ighfir liyad. Dhanbal azim. Ighfir liyad. Dhanbal azim. Ighfir liyad dhanbal azim. Okey. Fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Ya azim. Ya azim. Ya azim. Anta ilahi. La ilaha ghairuk. Ighfir li adh-dhanbal azim. Fa innahu la yaghfiru adh-dhanbal azim illa al-azim. Baca sebanyak mana dosa kita Allah Ta'ala ampunkan. Yang ketiga, doa ketika buka puasa. Dia jatuh tu. Dia tulis tu doa ketika puasa. Tapi yang betulnya doa ketika buka puasa. Yang tu tak apa, tentang balik baca ni. Yang keempat, doa ketika sahur. Waktu sok. Tuan-tuan duk baca apa dia waktu sok? Pak Long duk baca. Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Ni dia doa waktu sok. Yang pertama saya nak minta bangkit sok. Sebab beza di antara puasa orang beriman dengan puasa ahlul kitab. Ahlul kitab dia puasa Pak Long. Orang beriman pun dia puasa Pak Long. Tapi ada beza puasa ahlul kitab dengan puasa orang beriman tang mana? Sok tu. Jadi kita kena buat beza sikit nak bangkit. Bila bangkit nak makan baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tasahhartu iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni tasahhartu iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Balik beramal sebagaimana yang saya menerima ijazah amalan ini daripada ayahanda saya Datuk Badaruddin. Saya ijazahkan amalan ini kepada tuan-tuan, beramallah dengan syaki-maki Ramadan yang ada dan 10 terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih bermakna dan lebih bermanfaat dan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini, yang paling utama ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk tuan-tuan juga, insya Allah. Jadi sebelum saya nak akhir tuan-tuan, macam biasalah, dekat pintu keluar muslimin dan muslimat sana ada tabung pendidikan, tabung kebajikan, tabung orang susah. Yayasan Ariadah ni tuan-tuan, bubuhlah macam tuan-tuan duk bubuh setiap bulan tu. Walau mana tahu malam ni malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah Ta'ala melipat kali gandakan amalan tuan-tuan, insya-Allah. Duit ni kita nak guna untuk tajaan pelajar-pelajar tahfiz, anak-anak yatim, fakir-fakir miskin dan juga orang-orang susah yang sakit berada di bawah jagaan kami. Dan di luar sana tuan-tuan, macam biasa ada produk Top Coco boleh tuan-tuan dapatkan, dan tuan-tuan di luar sana juga ada resit wakaf yang tuan-tuan boleh tengok di belakang. Seperti mana yang saya katakan tadi tuan-tuan, ada tanah yang diwakafkan kepada kami
yang kami nak bangunkan kompleks Darul Husnul Khatimah. Kompleks Darul Husnul Khatimah. Tempat perkampungan yang kita nak himpun orang-orang yang nak mati, yang nak balik jalan Allah. Letak di situ kita nak bina surau. 2 buah bangunan tahfiz. Dan untuk fasa yang pertama kita nak bangunkan 16 pondok warga emas. Yang saya kata saya nak ambil orang-orang yang nak buang mak bapak mereka tak mau mai duduk. Yang nak pergi mengaji mai. Yang anak-anak bela tapi dia nak mai mengaji pun boleh mai. Dan yang anak-anak tak mau bela mai duduklah tentu kami nak bela. Jadi malam ni tuan-tuan sempena dengan malam 23 Ramadan ini tuan-tuan. Saya merayulah kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak sama-sama bantu. Di sini ada nama akaun. Di sini ada nama akaun dan ada QRP. Tuan-tuan ambil benda ni, tuan-tuan balik sehari sebelum nak tidur. Malam ni, tuan-tuan, malam 23, scanlah QR ni. Buh-buh dah dalam akaun ni. Ustaz, saya nak bagi duit cash. Nak bagi duit cash, ada dekat meja jualan di luar sana. Resit RM10 pun ada, resit RM50 pun ada, resit RM100 pun ada. Ni yang duk tengok live dalam Facebook Ustaz. Nak back-in tak mana, tengok balik dalam Facebook tu, tang kata-kata tu, dia ada nama akaun Affin Bank, boleh bubuh. Yang duduk dalam TikTok, kami nak bagi macam mana? Boleh bagi dengan gift. Tuan-tuan, kita cashkan, kita jadikan wakaf. Ataupun tengok dekat bio TikTok ada nama akaun. Boleh pakat-pakat bubuh. Tuan-tuan, mudah-mudahan terbinanya Darul Husnul Khatimah ini tuan-tuan. Mudah-mudahan terbinanya sebuah mahligai untuk kita di dalam syurga Allah Ta'ala kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguh. Dan saya nak ucapkan selamat menyambut Aidul Fitri. Kullu 'am wa antum bi khair minal 'aidin wal faidin wal maqbulin. Saya mohon maaf banyak-banyaklah sepanjang mengajak tuan-tuan ni kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata, maaf zahir dan batin. Dan saya minta jangan kita hilang fokus di akhir Ramadan ini untuk memburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu menjadi milik kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita beribadat dalam malam Al-Qadar ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dalam Ramadan pada tahun ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia kita sehingga akhir Ramadan ini. Amin. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang juga menjadi milik kita sama. Amin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lailatal qadri. Allahumma arzuqna lailatal qadri. Allahumma arzuqna lailatal qadri. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.